kerutan banyaklah Datuk pasal pemberian insentif kepada kaki tangan kerajaan. Sedangkan dalam keputusan PRN, PRU baru ni kita pun tahu kan kaki tangan kerajaan tidak menyokong kita sepenuhnya. Jadi macam mana pendapat Datuk? Tidak apa? Tidak menyokong sepenuhnya tapi dapat insentif. 2,000 dia dapat 1,000. Dia macam ni, itu saya kata tadi. Awal saya cakap tadi bahawa perkara ini adalah permulaan. Dan saya percaya dan saya yakin bahawa apa yang disuarakan oleh mereka-mereka yang terlibat secara langsung dalam segi pendapatan bulanan ini akan menjurus kepada penyelesaian setelah kita konkretkan pendapatan yang konsisten. Barulah kita boleh bicarakan soal bagaimana kita nak mengagihkan kepada pendapatan akhirnya. Kita jangan lupa, pendapatan itu akan menjurus kepada pensaraan ataupun tabungan KUAP. Dan ini adalah antara yang perlu dilihat bahawa pendapatan negara itu akan diagihkan terus kepada tabungan ini. Dan dalam proses untuk pergi kepada KUAP ini, mesti ada antara lingkaran-lingkarannya untuk memastikan pendapatan itu menjamin kestabilan pendapatan. Barulah kita boleh meletakkan tuntutan ataupun saranan kita untuk nak mendapatkan lebihan pendapatan itu menjadi kenyataan. Apa yang dilihat bahawa saya nasihatkan kepada QPEC, sepanjang ini kamu dah minta macam-macam. Dan kita Datuk Seri dah buat, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah berikan signal. Ini bonus yang diumumkan itu sebagai syarat bahawa akan berlaku insya-Allah pendapatan hutang negara itu diturunkan dan kamu akan mendapat imbuhan dia. Tetapi kita kena bersabar. Sebab sabar itu separuh daripada iman. Jangan kita letakkan kegopohan kita itu untuk menuntut sana, menuntut sini. Kita kena faham kedudukan kita. Datuk Seri Anwar ambil alih dengan hutang negara berjumlah 1.5 trilion. Dan mana mungkin dalam keadaan sesak sebegitu, dengan keadaan tenat sebegitu, nak selesai dalam masa 1 hari. Jadi kita bila sebut tentang bagaimana aturan cara untuk menyelesaikan masalah, kita kena fikir dulu bagaimana kita nak memperkasakan dan memberikan servis terbaik. Ini saya tengok, minta maaf lah, dia kata, pergi kat kaunter, tutup je banyak. Servis tunggu sampai 1 jam, 1 jam, baru dapat servis. Ini pun perlu diberi tumpuan oleh QPEC untuk memastikan bahawa servis contribution itu mesti berlandaskan kepada efisien. Tak bolehlah kita nak minta tutupnya macam-macam sedangkan kita tidak menyumbang kepada pembangunan negara. Dan ini juga harus disedari oleh QPEC untuk menyedarkan ahli mereka supaya memahami tuntutan itu biar dia berseragam, seimbang dengan tuntutan kita. Tunggu, insya-Allah ianya akan menjadi kenyataan. Saya tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan orang yang zalim. Kalau musuh pun diberi keampunan, diterajang, dicederakan, dia pun diberikan kemaafan. Dan fitnah pun diberikan kemaafan. Ini kan rakyat bawah tanggungjawab beliau. Jadi saya jangan risaulah. InsyaAllah yang terbaik akan diberikan. Sabar, kerja baik-baik. Dan insya-Allah imbuhan itu akan datang. Ya, saya begini, saya nak menambah ni sebab saya dah lega lah sikit dah kan. Dah lega ni boleh bercakap kan. Dan saya melihat yang paling penting, QPEC tuntut ini. Sedangkan service provide ataupun you punya servis yang you bagi pada rakyat tu kadang-kadang tidak memuaskan hati. Orang berterit apa semua, kadang tak ada. Semalam saya dah tegur. Kadang-kadang tu pegawainya datang waktu pagi pergi minum kopi. 1 jam, 2 jam. Gaji kamu nak lebih. Tapi itu masalah dia. Okey, kalau yang perempuan ni pula tu kadang-kadang sibuk menjahit baju bayi apa semua. Kerja tak selesai lagi. Nak minta maaf lah. Saya bukan sini saya dapatan saya daripada apa yang sampai kepada saya. Maklumat. Ini sungutan rakyat. Kamu nak betapa banyak pun tak kisahlah. Sebab itu saya yakin kali ini rakyat tak akan marah Sunal Ibrahim. Macam mana dalam corporate sector ya. Dalam syarikat yang di bursa saham misalnya. Okey, syarikat itu diapungkan di bursa. Syarikat yang yang bertaraf ada listed company. Pemegang saham dia kata, you as a CEO, you ambil gaji berapa pun ambil lah. Tapi kami tahu saham kami berapa nilainya. Kalau saham kami merusut, you bertanggungjawab. Selagi saham kami tiap-tiap tahun kami punya dividen tinggi, you nak ambil gaji berapa pun kami akan luluskan. Dan budaya itulah yang kena
pejabat awam pegang. Itu yang saya maksudkan Saya bukan nak kritik, tapi saya memahami tentang maklumat-maklumat yang diterima. Jadi saya rasa berlaku adil lah pada diri sendiri bahawa kita maju bersama-sama, move on dan pastikan ada imbuhan yang akan menunggu kita. Betul. InsyaAllah. Betul. Terima kasih. Sebelum kita membuat perbandingan kerajaan Perikatan Nasional dengan kerajaan perpaduan, nanti kita ada infografik, kita saksikan sendiri siapa yang lebih hebat. Dari segi belanjawan kita akan tengok. Nanti sebelum tu saya nak bagi pantun dulu tu. Boleh ni. Berpantun Pulau pula. Pinang Ini makan keadilan kari. pantun pula dah. Okay. Pulau Pinang makan kari. Pergi ke Perlis perkena laksa. Belanjawan memperkasakan ekonomi madani agar rakyat lebih selesa. Jangan sembang kari. Jangan sembang kari. Jadi kita nak tengok dulu, kita kongsi dulu perbandingan belanjawan Perikatan Nasional dan dengan kerajaan perpaduan. Kita saksikan. Jadi para penonton boleh melihat sendiri perbezaan dia. Kalau boleh saya bacakan sikitlah. Boleh. Saya tengok. Subsidi rakyat tertinggi. Zaman Muhyiddin Yassin 28 bilion. Zaman Datuk Ismail Sabri. Kita tengok subsidi tertinggi rakyat 77.7 bilion. Zaman Datuk Seri Anwar pada tahun 2023 64 bilion. Tetapi pada 2024 iaitu 81 bilion. Jauh. Kita tengok perbezaan bila kita buat macam ni boleh nampak. Tidak. Ini realiti. Ya. Ini realiti ni. Bantuan wang tertinggi. Bantuan wang tunai tertinggi zaman 2021, saya pun malas nak sebutlah nama bekas Perdana Menteri tu 6.5 bilion. Zaman Datuk Ismail Sabri RM 7.8 bilion. Zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2023, saya kena sebut 2023, 8 bilion dan pada 2024 10 bilion. Wah, dahsyat. Kan? Ini para penonton boleh melihat sendiri infografik yang kita dah sediakan. Ini saya nak baca yang paling penting sekali yang dia kata Islam terancam ni kan. Ni saya nak bacakan pula ni. Peruntukan hal ehwal Islam tertinggi pada zaman yang Perdana Menteri yang tu. 1.4 bilion, zaman Datuk Ismail Sabri 1.5 bilion, zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2023 1.5 bilion dan pada bajet terbaru ini adalah 1.9 bilion. Terancam macam mana tu? Terancam ke mana tu? Naik berapa tu? Naik berapa? Oh, banyak naik itu. Okey. Ini sumbangan untuk guru takmir iaitu guru kafah, imam, bilal semua tertinggi paling tertinggi. Yang mereka dapat setiap seorang zaman yang dulu tu sebelum tu kan. Okey, RM500. Lepas tu zaman tu RM500. Kemudian zaman Datuk Seri Anwar 2023 600 dan sekarang ini RM700. Ya. Islam terancam apa lagi tu? Dan semua terjaga. Yang ini tentulah kerajaan perpaduan ada di terancam lah tu kalau dia kata dia orang fitnah orang. Dia bukan siapa yang terancam je lah dalam keadaan begini. Siapa sebenarnya terancam? Persoalan sekarang ni lah 33 bulan mereka perintah ni adakah mereka lakukan seperti mana yang ada sekarang ni? Merujuknya dia terancam itu sebenarnya mainan retorik fitnah yang keterlaluan, menjijikkan. Ini yang saya tak boleh teruskan. Tapi apa yang saya nak cakap ialah kita tidak boleh mengizinkan fitnah itu berterusan. You nak tengok kamera. Orang nak tengok juga muka. Oh, ya ke? You tak tengok kamera. Tunggu. Saya melihat begini. Saya nak cakap terus terang bahawa kita ada tempoh lebih kurang dalam 1 bulan, 30 hari. Saya ingat sekarang ni masuk hari ni tinggal lagi 28 hari tu. Dalam tempoh 28 hari, ahli-ahli parlimen akan membahaskan sebelum diluluskan. Kita mudah-mudahan ini adalah satu perancangan. Jadi kena ingat tu, ini bajet, ini perancangan. Bagaimana untuk menyatakan bahawa inilah hasrat Perdana Menteri dan juga selaku Menteri Kewangan mahu laksanakan di negara kita. Benda tak dapat lagi, Datuk. Jangan pula salah. Tak dapat pun terus maki kita nanti ni. Kena ingat. Ini perancangan. So dalam tempoh selama 26 hari ini, kita akan mendengar apa pandangan ahli-ahli parlimen. Sama ada dari segi pembangkang, daripada ahli parlimen. Tapi sekarang ni sunyi sepi lah parlimen kali ini. Sebab tak adanya orang macam Datuk Dullah Sani. Kalau ada Datuk Dullah Sani, itu sedap sikit lah. Apa kan? Dan selepas itu, menteri-menteri akan menjawab. Sepatutnya masa inilah ahli-ahli parlimen menegur ke mana-mana kementerian.
Mana menteri yang dirasakan tak berjalan dengan baik, balonlah. Sambil bercakap, tak begitu tak masa Datuk jadi ahli parlimen dulu. Bajet ini yang paling kritikal ni. Sebab menteri akan menjawab persoalan yang akan dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen. Betul. Itu yang bagi pengetahuan saya lah. Bukanlah getinya sebab saya tengok bayi duk tanya kita membodik. Saya bukan nak membodik. Tidak ada hasrat pun nak membodik. Tapi saya rasa itulah yang mahu diterjemahkan oleh Datuk Seri Ibrahim selaku Perdana Menteri yang mengwujudkan mahu melihat bajet madani. Ya.